اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 10, baris yang ke-11 dari muka surat 10, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama, wujud sifatun nafsiyatun. Pertama daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi dan Imamul Haramain, yang wajib atas kita mengetahui dan berpengacara tafsir. Di pertama daripada 13 sifat ataupun 20 sifat yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsir. Jadi pandangan yang rajih, yang kuat dalil, pandangan Imam Asy'ari, sifat Allah yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang cara tafsir 13, wujud sampai ke kalam. Tetapi atas jalanan yang masyhur, yang masyhurnya 20, yang mana kadang-kadang kalau tak biasa sebut sifat 13 tu jadi tertanya-tanya. Yang kita masyhurnya 20, daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Itu jalanan Imam Maturidi, jalanan Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali. Itu masyhur bagi kita. 13 ataupun 20 ni atas jalan tafsir, atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, kasar, borong. Wajib kita mengetahui dan berpegang bahawa sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Fahamlah, tidak terhingga banyak ni. Sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Sebab banyak, sebut kata banyak, kadang-kadang boleh hingga banyak. 1 juta banyak, 1 bilion banyak, 1 trilion banyak. Tapi boleh hingga, tak boleh hingga. Bilang, habislah bilangan dia. Walaupun 1 trilion tu banyak sangat-sangat pun, tapi dia ada hingga, dia ada suk dia. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui tiap-tiap satu daripada sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga ni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Wa imam malaikah wa imam rasul pun tak tahu. Hanya Allah Ta'ala jua.
Allah Ta'ala mengetahui macam mana sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Allah Ta'ala mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ni. Dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Pelik pula kita macam mana mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Maknanya kita bukan zat Allah. Sifat Allah pun tak tercapai di akal kita. Banding dia ginilah. Banding dia, apa yang akan berlaku di syurga dan neraka yang kekal selama-lamanya. Syurga, neraka kekal. Jadi apa yang berlaku di syurga, ada penghujung ke tak apa yang berlaku di syurga? Ada tak penghujung? Kalau dalam kitab dia kata nafas ahli syurga, dia kata nafas ahli syurga, maknanya perkara yang berlaku di syurga ada tak penghujung? Tidak ada penghujung lah. Sebab tidak ada penghujung. Sebab syurga kekal. Maknanya apa yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung. Sebab kekal. Ada ni. Apa yang berlaku di syurga ada penghujung? Tidak ada lah. Sebab syurga bukan 1 juta tahun, bukan 1 bilion tahun, bukan 1 trilion tahun. Kalau syurga 1 trilion tahun, walaupun lama lah, tapi tetap ada penghujung. Tapi syurga kekal selama-lamanya. Berarti apa yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung. Allah Ta'ala tahu dah apa yang akan berlaku di syurga yang tidak ada penghujung. Allah Ta'ala tahu semua perkara yang akan berlaku di syurga. Tetapi semua perkara yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung. Tuhan tahu macam mana? Tuhan tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Situ lah. Kalau Tuhan tahu apa yang berlaku di syurga setakat 1 trilion tahun, sampai 1 trilion tahun depan tu berlaku lagi, sebab tidak ada kesudahan di syurganya. Mana Tuhan jahil kat depan benarnya. Jadi makna apa yang berlaku di syurga tidak ada penghujung. Allah Ta'ala mengetahui secara tafsir, secara satu-satu apa yang akan berlaku di syurga dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Begitulah Allah Ta'ala mengetahui secara tafsil, secara satu-satu akan sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu secara ijmal kita pegang. Cara tafsir 2 jalan. 13 atas jalanan yang muktamad, 20 atas jalanan yang masyhur. Jadi 13 jalan muktamad. Ni jangan-jangan kita dengar ni. Sebab ilmu kita ni, kalau kadang-kadang mengaji kitab apa, kitab sifat 20. Siapa royak kitab tu, kitab sifat 20. Lepas tu kalau sebut kata sifat 13 akan jadi tertanya-tanya sebab tak masyhur. Tapi 13 lah yang muktamad. Hak wajib kita mengetahui secara tafsil. Kaunuhu 7 tu, itu kita berpegang secara ijma' apa dah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman, sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah. Tapi wajib tak mengetahui secara satu-satu. Kaunuhu qadiran, faham molek, kemudian pegang. Kaunuhu muridan, faham molek, pegang. Tak wajib. Tak wajib cara tafsir atas jalan sifat 13. Lepas tu kita pegang cara ijmal. Kaunuhu sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat Allah lah. Tapi pegang secara ijma', cara yang khas. Termasuk di dalam sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Itu atas jalanan yang muktamad. Kita jalan masyhur 20. Jadi pertama ada 13 ataupun 20 wujud. Itu sifat yang pertama. Kemudian macam sebut mengulpahlah. Sifat yang pertama, sifat yang kedua qidam, sifat yang ketiga baqa. Bubuh nombor 1, 2, 3 ni bukan sifat Tuhan berturut-turut seumpama tu, bersusung-susung seumpama tu, tidak. Sifat Tuhan koding belaka, tak ada nombor. Tak ada kata ni sifat pertama kemudian barulah timbul sifat yang kedua, kemudian barulah timbul sifat yang tiga. Tidak. Sifat Allah sifat yang qadim, yang sedia kala. Jadi tak ada turutan nombor. Tapi timbul 1, 2 yang pertama, yang kedua, 3 ni
tertibu zikri saja. Susun kerana kita nak sebut. Kalau tak susun nak sebut pun mana? 13 sifat, 20 sifat. Macam mana kita nak sebut kalau serentak? Boleh sebut? Tak boleh. Nak sebut kena susun. Kena beratur gitu. Buh nombor lah. Tapi bukan susun gitu sifat Tuhan. Dia bukan macam tertib semayang, susun semayang. Bukan macam tertib wudu, susun wudu. Tu memang wakil gitulah. Wakil sebenar-benar semayang, dia kena susun gitu. Wakil sebenar-benar wudu, dia kena susun gitu. Kalau tak susun, takbir pun belum, Fatihah pun belum, bahan rokok dulu sah ke tak semayang? Tak. Sebab memang wakil semayangnya dia kena susun gitu. Wakil wuduknya sebenar-benar wuduk dia kena susun gitu. Sapa-sapa ambil semayang, basuh kaki dulu, lepas tu basuh tangan, baru nak basuh muka. Tak ambil wuduk. Sebab apa? Sebab susun wuduk, susun wakil dia panggil. Sebenar-benar wuduk gitulah dia kena susun. Adapun susun sifat Tuhan 1, 2, 3 sampai ke 13 ataupun 20 ni, susun hanya kita nak menyebut. Tapi ulama susun pun bukan susun barambang. Apa tak? Barambang. Apa? Bukan susun barambang. Apa disebut? Bahan gambar. Bahan gambar. Barambang dia lain bunyi. Bahan gambar. Bukan makna ulama susun ni bahan gambar dah. Ulama susun ni ada hikmah dia. Nak cerita sifat lain, cerita Tuhan ada dulu. Dah ada Tuhan ni macam kita ke? Dah ada Tuhan, tak ada permulaan. Dah kalau tak ada permulaan, ada kesudahan kan dia. Sebab Tuhan tak ada kesudahan. Dah Tuhan permulaan pun tak ada, kesudahan pun tak ada. Tuhan tak serupa dengan makhluk lah. Tuhan tak serupa lah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi susun-susun ni ada hikmah dia jugalah. Kena susun, tapi susun pun ada hikmah dia. Kok mana pun cerita hak wujud dulu. Lepas tu didatangkan yang pertama wujud. Itu sifat yang pertama. Wujudnya macam mana? Dicerita di hadapan. Wujud tu wujud macam mana? Dia wujud dia mari. Sifatun nafsiyatun. Ni orang apa ni? Ini bukan pegangan. Cuma nak cerita wujud ni sifat macam mana. Ni fardu kifayah. Ni fardu kifayah. Kena wayak molek ni fardu kifayah. Sebab nanti dia kata, mari belajar sifat 20 ni pening ni. Pening hak mana? Pening hak kita ngaji Tuhan bersifat wujud. Dah pening ke mana? Madu sifatun nafsiyatun lah. Pening tu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Kena wayak orang kita ni digi tomokok lain. Semua ilmu sama je. Wa ilmu pekoh pun. Ilmu pekoh. Hak bab ibadat, bab taharah, bab semayang pun kadang-kadang orang kita pening. Tu dah masuk bab muamalah munakahat janayah lagi tu. Masuk bab muamalah munakahat janayah. Pening. Tu fardu kifayah. Semua ilmu gitu belaka. Ada ilmu asas, ada ilmu hak mendalami. Kita ilmu asas, pekoh ibadat, pekoh taharah tu asas. Pekoh solat tu asas, pekoh puasa tu asas. Hak tu pun ada juga hak kita peningnya. Hak dah tu. Kalau pekoh haji berapa kali buat khusuk, tu pun pening lagi dia kata. Walah asalnya pekoh haji ni fardu kifayah. Tapi oleh kerana kita nak kena pergi dah Mekah di fardu ain. Asal fardu kifayah. Tak reti tak berdosa. Tapi sampai masa kita boleh pergi dah fardu ain. Jadi oleh kerana asal tu fardu kifayah, kemudian barulah kita belajar bab lagi Mekah, pening. Tu tak pelik lah. Tak pelik tu. Semua ilmu ada belaka gitu Ilmu dunia gitu juga. Ilmu dunia sama juga.
Kalau kata ilmu matematik, hak asasnya kena nombor, tahu capu, tahu tolok, kali, bagi, hak tu asas. Hak tu pun ada budak hak 31 kan. Hak tu asas je. Tapi kalau hak matematik hak tinggi-tinggi yo, tengok dia bubuh nombor apa pening dah kita orang tua tengok. Gapo dia nok. Ada pelik-pelik je nampak. Tak biar tu hak nak ngaji kau tinggi. Tapi kalau matematik hak asas, hak capu tolak tu hak asas. Hak tu pun kadang-kadang budak pening dah. Capu tolak bagi kali pun kadang-kadang dak erti. Tapi nak cerita semua ilmu memang ada hak payah. Kita dalam ilmu agama hak fardhu ain hak mudah-mudah je. Hak payah tu hak fardhu kifayah. Ni sama ni. Hak fardhu ain kita mengetahui dan berpegang Allah ada yang sebenar-benar, ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan. Itu jelah. Lepas tu dalilnya ada makhluk. Habis fardhu ain kita ni. Sifat wujud ni sifat nafsiyah ke salbiyah ke ma'ani ke maknawiyah ke, hak tu hak mendalami. Hak tu fardhu kifayah. Hak tu fardhu kifayah. Maknanya kalau kita dang nak ambil lagi pun biar dulu. Tak sebab takut jadi mari ngaji 40, mari pening, balik hak pening. Hak apa tu sebenarnya? Hak dalam-dalam, hak huraian, hak fardhu kifayah. Pelik apa dah kita dah biasa. Tadilah hak fardhu ain pekoh hak paling mudah, pekoh hak paling mudah. Taharah semaya payah apa? Tapi pening molek-molek ada. Bab hukum berjemaah payah apa? Pening molek-molek ada. Bab hukum Jumaat payah apa? Tiap minggu tu sembahyang kan? Pening molek-molek ada. Ke ni? Jadi hak ni untuk kemah lagi. Jadi sifat wujud ni sifatun nafsiyatun. Qida baqa sampai ke wahdaniyah 5. Sifat salbiyah. Qudrah iradah sampai ke kalam 7. Sifat ma'ani. Sifatun ma'aniyun. Sifatun ma'aniyun. Kaunuhu qadirah sampai kaunu mutakalliman. Sifatun nafsiyatun. Hak ni dia baginya di muka surat 32. Tu dia muka surat 32 tu. Tapi di wujud tu dia mari dah sifatun nafsiyatun. Sampai yang kedua tu, kedua kidam zatiyun. Sifatun salbiyatun. Mari lalu dah. Kemudian ketujuh qudrah. Sifatun ma'aniyun. Yang lalu. Ada kitab Fatih Faridah ni. Walah kalau kisah satu-satu kok Ustaz 32 tu. Sifatun nafsiyatun, sifatun salbiyatun, sifatun ma'aniyun, sifatun maknawiyah. Sifat nafsi, sifat salbi, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Mana kita? Biasa tak tu? Pernah tak? Pernah? Dia kadang nak tahu orang pernah tak pernah. Sifat nafsiyah dia berapa? Tak jawab, tak payah tanya kan? Sebab nafsiyah satu je, wujud. Salbiyah 5, ma'ani 7. Terus tanya hak 5 hak 7 tu lah. Tanya hak nafsiyah je. Sifat nafsiyah dia berapa? Tak tahu. Nafsiyah berapa tak tahu. Berhenti lah. Mana dia tak ngajak fardhu kifayah tu. Dia nak sebutnya sifat wujud, sifat nafsiyah ni, asal nafsu ni diri tu, zat tu nafsun, diri. Nak ni benar. Macam dalam wirid kita tu, la yukallifullahu nafsan. Nafsu tu lah, tidak diberatkan atas diri seseorang. Ini nafsu, diri. Diri ni itu dipanggil nafsun.
Diri kita ni dia panggil nafsun. Zat tu nah, diri tu. Sebut zat kan apa ni pula? Zat ke vitamin, tu benda lain tu. Zat vitamin, zat besi, zat apa tu benda lain. Ni zat ni maqama binafsi, perkara yang berdiri sendiri, tidak menumpang. Tu zat. Satu lagi dia panggil sifat. Sifat ni maqama bi ghairi, perkara yang berdiri tupang. Ni macam zat kita, tubuh kita ni tidak menumpang. Adapun sifat kudrah, tu kena duduk di tubuh kita. Tu menumpang. Adapun zat kita tidak menumpang. Cuma oleh kerana zat kita ni berjisim, berbentuk, maka kita perlu kepada ruang kosong. Tu je. Kalau ruang tu sudah padat, kita tak boleh nak duduk. Kita perlu kepada bumi, itu tarikan graviti. Bukan kita perlu pada bumi, cuma tarikan graviti. Cuma naik ala kata, terapunglah. Mana kita tak perlu kepada yang lain. Ni zat kita tak perlu kepada menumpang di mana-mana. Cuma oleh kerana zat kita ni berjisim, berbentuk, jadi maknanya kita perlu pada ruang yang kosong. Adapun zat malaikat, jisim yang latif, dia tempat yang padat pun malaikat apa semua tu boleh pergi, sebab dia bukan jisim berbentuk macam kita ni. Faham tak? Jadi zat tidak perlu pada yang lain. Sifat gagah kena ada di kita. Tu sifat. Sifat kena ada di benda. Zat ni perkara yang tidak menumpang. Ni zat ni diri kita. Kalau kita zat kita lah, ini kita cerita bab zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud dipanggil sifat nafsiyah ni, sifat yang dibangsakan kepada zat, sifat yang dibangsakan. Bangsa sebab dimasuk ia nisbah tu. Nafsun, nafsiyun, dia masuk ia belakang tu. Nafsiyah dipanggil ia nisbah, dibangsakan kepada nafsun, dibangsa kepada zat. Bangsa ni nisbah lah, nisbah orang panggil. Bukan bangsa dengan makna Melayu Cina, bukan ni. Ada dibangsakan kepada zat. Ada bangsa juga zat ni macam bangsa Melayu Cina. Bukan. Jadi sifat wujud ni sifat yang dibangsakan kepada zat. Dengan makna apa? Apabila sebut kata, bila orang sebut kata ada, maka hati kita terus pergi pemahaman kepada diri zat tu. Sebut kata Pak Mat ada, contohnya. Ada tak Pak Mat? Ada Pak Mat misalnya. Maka fikiran kita ni terus tuju kepada zat Pak Mat, tubuh Pak Mat ke mana. Bila sebut kata Pak Mat ada ke tak? Pak Mat ada. Ada. Kepala otak kita tak pergi kepada tubuh Pak Mat, zat Pak Mat. Memanglah hati kita terus pergi kepada, hati kita dengar kata Pak Mat ada ni, hati kita terus tuju kepada zat. Faham tak? Hati panggil sifat bangsa diri. Tu je nak cerita ni, bukan pegangan ni. Cuma nak faham kita gitulah sebenarnya. Sebut kata ada, mana pemahaman kita, akalan kita tuju kepada diri benda tu lalu dah. Kita dah tuju pada diri benda. Kalau kita kata barang ada ke tak? Barang tu ada. Fikiran kita bukan nampak lalu ke diri barang. Kita nampak ke diri barang. Nampak diri barang tu lalu. Tu panggil sifat ada. Ada tu dia panggil sifat yang dibangsa pada diri. Bila sebut kata wujud ada, maka hati kita, fikiran kita terus pergi kepada diri benda tu. Dia panggil sifat bangsa diri. Faham tak? Ada pun kidam bakok sampai ke wahdannya dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni sifat yang dibangsakan kepada ternapi. Apa makna? Maknanya sifat salbiyah ni, kita nak reti sifat salbiyah, kita kena tafsir dengan tak ada.
Nah, itu sifat salbiah. Qidam, sedia. Sedia ni banyak makna. Apa makna sedia? Tidak ada permulaan. Itu salbiah. Sifat yang mana kita nak erti dia kena tafsir dengan tak ada, dengan tidak. Itu salbiah. Baqa, kekal. Kekal apa kekal? Tidak ada kesudahan. Itu salbiah. Sifat yang mana nak erti dia kena tafsir dengan tak ada. Termasuk sifat makhluk, sifat salbiah juga. Orang tu miskin. Apa makna miskin? Miskin ni banyak benda. Miskin akhlak ke apa ke? Apa makna miskin? Tak ada harta. Itu sifat salbiah. Mandul. Dia tu mandul. Apa mandul? Tak ada anak. Bukan tak ada anak mandul. Tak boleh beranak. Kalau tak ada anak mandu, orang tak kahwin lagi mandu belaka. Kita ada anak. Kalau tak ada anak tu mandu. Jadi mandu ni sifat salbi dia panggil. Nak faham mandu, tak boleh beranak. Bujang. Kena bujang. Bujang ni tak ada bini, tak ada tok lelaki. Tu salbiah tu panggil. Tu je nak royaknya. Mana qidam tak ada permulaan. Baqa tak ada kesudahan. Mukhalafah tidak serupa dengan makhluk. Wahdaniyah tidak berbilang. Ni dia panggil apa ni? Sifat salbi. Tapi kalau kudrah tidak lemah juga. Bukan. Itu lazim dia je. Bukan kudrah kuasa. Dah erti kuasa. Mereka kena terima dengan tidak lemah. Dah. Kudrah tak perlu. Kita reti dah kudrah kuasa. Walaupun tak mari tidak lemah. Tidak lemah tu lazim dia je. Bila kuasa lazimnya tidak lemah. Bukan kata nak reti kudrah kena terjemah dengan tidak lemah. Dah. Tapi kalau nak reti qidam, sedia. Dah. Ada qidam zaman ni. Masa sedia juga. Saya ni sedia kala dah duduk sini. Sedia kala. Oh, sedia kala kan? Kita ni kan makhluk asal tak ada. Sedia kala mana duduk lama dah. Kita panggil sedia juga. Sedia kala. Tapi cuma kita ni sebut kata sedia kala. Kalau orang bahasa kita lah, dia kena orang yang sah situ. Bawa panggil sedia kala tau. Tapi kalau orang tu, orang luar beli tanah situ, buat rumah situ, kalau kita kata sedia kala, orang bakit bohong. Kamu ni sedia kala sini. Saya sedia kala sini. Dengar dia orang, dia nawak, dia orang luar. Dia beli tanah sini, dia buat rumah sini. Bila sedia kala ni? Jadi kalau cakapan kita. Tapi dari segi Arab, bahasa Arab, duduk setahun tu panggil sedia kala dah. Dari segi Arab dia gitu, setahun sedia kala. Tapi kalau kita orang Melayu ni, sedia kala tu kena kepada orang hok lahir situ, tu nenek situ. Barulah kita boleh kata saya ni sedia kala duduk sini. Dan sedia kala mana apa? Tak ada permulaan. Bukan lama masa. Hok macam dalam ayat ni surah Yasin tu. Kalau urjunil qadim tu. Ayat sebelum tu sikit. Apa dia? Kal urjunil qadim. Ambil sikit sebelum tu. Sikit. Kal urjunil qadim. Apa di sebelum tu sikit? Tak tahu. Bukan tak tahu tu tak mari. Mana boleh tak tahu. Kalau kata tak tahu tu dok lah. Tapi ngapa? Dok mari. Mai dah ambil ujung-ujung baru nak ambil sebelum sikit. Orang tak baca gitu. Orang baca daripada awal. Yalah. Kita cuma nak ambil ayat tu je. Ingat kal urjunil qadim je. Hak sebelum tu sikit je. Jadi apa makna kal urjunil qadim? Pelepah tama yang usang. Kembali seperti pelepah tama yang usang, yang buruk, yang lama.
Ni kodim zaman ni. Bukan koding kita duk ngaji sifat Tuhan. Koding sifat Tuhan, koding sifat salbi. Manapa sifat salbi? Koding dengan makna tidak ada permulaan. Tu koding sifat salbi. Adapun kalau urjunil qadim, tu koding zaman ni, bukan sifat salbi. Ada je. Tu panggil sifat salbi. Kalau sifat ma'ani pula, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan buka hijab, Tuhan buka dinding antara kita dengan Tuhan, selain daripada kita boleh melihat zat Allah yang ada, kita boleh melihat sifat kudrah iradah Allah yang ada juga. Dia panggil sifat yang ada. Dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat yang dibahasakan kepada maknan, kepada perkara yang ada. Maknan ni perkara yang ada. Maknan kalau banyak mungkin 7 kan. Kudrah sampai ke kalam. Maknan ma'aniyun, sifat yang bangsa ada. Yang mana sifat ni kita boleh tengok. Kalau Tuhan buka hijab, buka dinding antara kita dengan Tuhan, selain dia boleh tengok zat Allah, kita boleh tengok sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sampai ke sifat kalam. Sifat yang ada. Oleh kerana kudrah iradah sifat yang ada, dia mestilah kena ada sifat maknawiyah. Keluar kaunuhu. Tetapi kenapa wujud, qidam, baqa sampai ke wahdaniyah tidak ada kaunuhu? Sebab wujud, qidam, baqa bukan sifat yang ada, yang cuma kita faham sahaja. Faham tidak ada permulaan, qidam. Faham tidak ada kesudahan, baqa. Faham tidak berbilang, wahdaniyah. Adapun diri sifat tu tak ada, cuma kita faham je. Ni kata patut ke payah, jadi kadang-kadang payah juga. Contoh kita banding dengan benda. Telefon ni bersifat dengan wujud. Telefon ni bersifat dengan suti satu. Telefon ni bersifat dengan apa ni? Hitam. Bersifat dengan wujud, bersifat dengan wahdaniyah satu, bersifat dengan hitam. Ini sifat belakang ni. Zat telefon, diri telefon ni zat. Sifat wujud, mana apa sifat wujud? Sifat nafsi. Sebut kata telefon ada, kita nampak lalu kepada zat telefon. Tapi sifat ada tu ada ke tak? Tu panjang boleh bahas. Tak ada sifat ada tu. Cuma selagi zat ni ada, tak acur, selagi itulah wujud tu ada. Tapi ada ke tak? Adanya zat. Ada tu tak ada. Diri sifat ada tu tak ada. Ada tak ada ni pening lagi sungguh ni, mari pening balik pening kata dia orang. Ada sekarang ni. Hak ada zat. Sifat wujud ada ke tak? Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Tu dia faham kata. Sekarang ni sifat satu. Ada tak? Ni zat telefon. Sifat satu ada tak? Sifat satu ada tak? Jangan duk tunjuk ke telefon. Telefon ni zat. Saya tanya ni sifat satu ada ke tak? Peninglah jadi. Allah. Tu satu lah tu. Dah, oleh kerana dia tidak berbilang, ada satu, ada sutir je, maka bersifat dengan satu. Sifat satu tak ada, cuma kita reti je. Tidak berbilang, satu. Tu je. Di sifat satu tak ada. Hak nampak ni adalah zat telefon. Ni sifat salbi dia panggil, ada. Sifat hitam, ada ke tak sifat hitam? Ada tak? Sifat hitam tu nampak. Ini dia panggil sifat ma'ani. Sifat yang dibahasakan kepada ni sifat yang ada, ma'ani ni. Ni hitam ni sifat ma'ani. Ni sifat ma'ani, sifat yang ada. Kita boleh tengok sifat hitam. Oleh kerana telefon ni satu zat,
Hitam ni satu sifat yang ada. Jadi macam mana sifat hitam ni yang ada, nak ada di zat telefon, dia kena ada kaunuhu aswad. Kaunuhu aswad. Kaunuhu aswad itulah yang melekatkan sifat hitam di zat telefon. Ni kaunuhu. Yang kaunuhu aswad tu lah yang melazimi akan sifat hitam. Sebab apa? Macam mana sifat hitam nak lekat di zat telefon? Dia kena ada kaunuhu aswad. Dia kena ada kaunuhu. Tapi kenapa satu tidak perlu kaunuhu? Sebab satu bukan sifat ada. Nak kaunuhu apa? Hitam sifat yang ada. Dia kena ada kaunuhu. Gitu je lah. Boleh lah, tak boleh, tak apalah. Kan? Sikit-sikit lah apa? Jadi sebut kata wujud, tak ada wujud. Diri sifat wujud tu tak ada. Satu, diri sifat satu tu tak ada. Benda apa lagi hak dia panggil sifat sini ni? Lepeh. Lepeh panggil sifat tau. Lepeh panggil sifat tau. Panggil sifat lah lepeh. Ke lepeh panggil apa? Lepeh lah. Lepeh sifat. Mana lepeh? Mana sifat lepeh? Tu, ni telefon. Sifat lepeh mana? Tunjuk dia telefon. Sifat lepeh ni kita faham ke? Hak pesen tu lepeh. Hak pesen tu pak segi. Hak pesen tu bulat. Tu. Diri sifat tu tak ada. Cuma kita faham, kita reti. Duduk gitu, pesen gitu lepeh. Pesen gitu pak segi. Pesen gitu bulat. Pesen gitu tiga segi. Ada dok lepeh ke pak segi ke bulat? Tak ada. Pening pula tak ada. Macam kita kata bola. Bola. Mana? Bola. Mana bola? Memang duk hunggar semacam. Sampai ke garik pun duk hunggar juga. Orang tu kata bola. Mana apa bola? Nak maghrib dah ni, jadilah balik mandi-mandi main garik pula. Dia kau hunggar. Bunyi bola. Orang kata bo, ada bo. Kena erti bo. Bo, apa tu? Berarti anu cakap agak bo tau. Jadi bola tu bersifat dengan wujud. Bola tu bersifat dengan sutir satu. Bola tu bersifat dengan belang, warna dia hitam putih. Bola tu bersifat dengan bulat. Hak adanya sifat hitam, sifat putih, itu sifat makni. Adapun bulat tak ada. Cuma kita faham zat duduk gitu namanya bulat. Sampai masa angin tak ada. Jadi seumpama tu panggil sifat kepeh, lepeh, apa panggil? Hak bola tak ada angin tu panggil apa? Yang duduk gitu tu panggil apa? Lepeh. Hak tadi bulat. Bukan sifat yang ada, cuma kita reti je. Nak gitu sifatnya bulat. Tak ada angin, sifatnya lepeh. Ada tak sifat bulat lepeh? Tak ada. Gitu je lah. Hak adanya zat bola. Hak adanya warna bola. Tu. Zat bola ada, warna bola sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Jadi kita buat misal kepada makhluk ni mudah sikit. Mana kita nak cerita ini hanya orang kategori sifat-sifat pasal mana. Tu je. Bukan kata wajib kita berpegang dengan akidah wujud adalah sifat nafsiyah. Wajib kita berpegang dengan akidah wujud adalah sifat salbiyah. Hak ni secara mendalami. Dia kalau kita nak faham molek lah sifat maknawiyah tu, hak boleh jadi 20. Hak mutamaknya 13. Kita nak ambil 20 lah. Nak faham sifat ma'aniyah, hak kaunuhu tu, kita kena faham pembahagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Barulah kita boleh faham maknawiyah. Kita tidak faham maknawiyah, akhirnya kita hanya berpegang 13 sifat kena atas jalanan Imam Asy'ari.
Jadi sifat salbiah ni sifat yang dibangsakan kepada zat. Mana sebut kata ada, zat kita akan tuju kepada bila sebut kata ada, hati kita, fikiran kita terus tuju kepada, terus pergi kepada diri zat. Sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri. Diri mana apa? Zat. Diri tu lah. Hak kata sebut tadi tu lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati oleh Allah Ta'ala akan diri seseorang, tu nafsan, illa wus'aha, melainkan perkara yang mampu diusahakannya, diperbuat. Tu nafsun, diri. Nafsah ni dibangsa kepada diri, dibangsa kepada zat. Tu sifat wujud, sifat nafsiyah. Dia mudah je sebab disusun. Hak pertama sifat nafsiyah, yang kedua kidam, sampai yang keenam wahdaniyah, 5 tu salbiyah. Mula daripada qudrah sifat yang ketujuh sampai ke kalam sifat yang 13, itu sifat ma'ani. Kaunuhu qadirang sampai kaunuhu mutakallimah, susun juga 7 maknawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kan? Tapi sebut fardu kifayah jadi dok sungguh mana dok? Kita sungguh. Sebab tetap fardu kifayah juga, bukan ilmu sunat ni, ilmu fardu kifayah. Reti faham boleh pahala fardu, bukan pahala sunat. Cuma kalau kita tak reti tak ada apa-apa. Janji orang ada di kawasan kita ada reti cukuplah. Kita tak reti tak apa. Kalau kita mustahil fardu ain. Itulah. Ni kena biasa jugalah. Mana kalau kita tak boleh lagi pun, ya kita dengar lah, kita dengar. Dengar perkataan tu. Dengar perkataan. Oleh kerana kitab ni datangkan, kalau kitab tak datangkan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna, saya pun tak cerita. Kadang-kadang baca kitab agak rekah, kitab tauhid agak rekah. Kita hari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna, memang saya tak cerita sepatah pun. Kalau kita tu dua hari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makna, sepatah pun saya tak cerita. Sebab apa je lah, kita ngaji mula-mula ni ambil asas-asas lah, ambil asas-asas fardu ain. Dan ni kita cerita, kita cerita lah. Tambahlah pula, pertama wujud, lepas tu sifatun nafsiyatun, sifat bangsa zat, bangsa diri. Apa dia? Saya hurang pun saja kau. Awak tak faham, pakai saya baca lakoh, tak kena gitu. Jangan buat gitu. Ke mana? Sifatun salbiyah tu saya hurang ni lelak saja ni. Berapa orang hak boleh turut ni, saya ayo duk hurang-hurang pakai lakoh-lakoh gitu je kan. Tak jadilah, tak kena pula dengan adat kita. Ini tu bahagian tuan kita ni enggak baik. Ni bahagian tuan kita je tukang nulis ni. Kalau kita tak hurang, lepas tu mana diam dia ni? Dan kalau kita hurang, faham tak faham tu tak boleh pahala dah. Orang hurang boleh pahala, orang dengar boleh pahala. Faham pula, hak boleh pahala lain pula. Lepas tu tuan kita boleh pahala ke tak? Boleh pahala. Hak mana kita boleh pahala tu? Hak mana kita ngaji kita dia boleh pahala, dia boleh pahala sama macam pahala kita. Tak ada kurang-kurang pun. Tapi kalau kita baca kitab dia, kita tak boleh faham. Kita tak panjang. Maka orang hak mengajar pun tak boleh pahala lebih. Orang dengar pun tak boleh pahala lebih. Dia dengar tak faham pun tak boleh pahala dengar. Jadi hak orang dengar boleh pahala dengar. Hak ngarang kitab, hak kita boleh pahala ayat, pahala dengar ni, dia boleh pahala yang sama. Kita faham reti pula, kita boleh pahala, dia boleh pahala yang sama. Ni. Hak tuan kitab ni pula. Kena baca gitu nah. Sebab kitab-kitab ni kita baca kitab orang ni semuanya akan mahsyar belaka ni. Semua ni akan mahsyar belaka. Sebab apa? Ini ilmu yang tafa'u bih bagi tuan kitab. Hak saya ngajar pula bagi hak guru-guru hak ngajar saya tu, itu bahagian dia betang belaka tu betang. Akan dibentang di mahsyar. Bayangkan kalau kita baca kitab orang, lepas tu kita baca pula tak kena dengan kehendak kita, tuan kita akan tanya, awak baca kitab saya, awak ngaji dengan siapa?
Awak ngaji dengan siapa? Tak, memang tak sempat dengan tuan kita. Tuan kita ada anak murid. Anak murid tuan kita ada anak murid. Lepas tu ada anak murid, ada anak murid, ada anak murid. Silsilah tu ada kan? Jadi kamu ngaji dengan siapa ni? Saya gomo sendiri. Akan didakwa oleh tuan kita di padang mahsyar. Jangan buat kitab ni macam tak ada tuan ni. Kitab ni ada tuan. Mana kita kena mengaji biar siapa di tuan dia. Ilmu kita ngaji tu. Dia tak nak baca gitu. Melainkan kalau kita kemah molek dah, kita lagi tengah ngaji dah, tapi ada kitab baru susunan dia agak sesuai dengan masyarakat, kita baca tak apalah. Sebab tak lagi dah. Sebab kitab hak sama tarah tu, hak sama ilmu tu kita ngaji dah hak lain. Tapi hak ni kitab ni kita tak ada nak belajar. Sebab kitab ni baru ni. Tapi dia punya susunan dia bubuh nombor, bubuh perenggan, bubuh titik, bubuh koma ni. Ini molek ni. Mana dengar orang kita ni sesuai gitu dengan bahasa pula jadi baru. Ni molek kita baca. Tak apalah. Sebab kita baca tak lari daripada kehendak kita. Tak lari daripada kehendak kita. Kalau baca lagi dia kehendak kita, semuanya akan mahsyar lagi. Betul pun mahsyar, salah pun mahsyar. Kita ni akhirat kan ada akhirat. Itu apa hak kita ni? Jadi nak lakoh-lakoh tu tak kenalah. Jadi pertama wujud. Wujud ni sifatun nafsiyatun. Sifat yang dibangsakan kepada nafsun, kepada zat, kepada diri. Erti. Kalau kita kau ertinya tak gitu kalau kita tak. Erti ni erti wujud ni. Erti di sini erti sifat wujud ni. Apa wujud? Wujud ni erti. Kalau kita kau ertinya. Jadi erti sifat wujud ni ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala. Dan dikehendaki dengan ada ini. Ada Allah Ta'ala ni. Apa maksud ada Allah Ta'ala? Sebab bukan ada Allah Ta'ala je. Ada makhluk. Ada langit bumi. Ada kita. Apa maksud ada Allah Ta'ala ni? Apa maksud ada Allah Ta'ala? Sebab kita pun ada ni. Apa maksud ada Allah Ta'ala? Dan dikenaki dengan ada Allah ini ialah ada yang zatiyun ataupun ada yang hakikiyun, ada yang sebenar-benar. Dah kita dah ada sebenar. Kita ni ada sebenar warna, asal tak ada, nanti tak ada. Ada seumpama tu diadakan, kemudian nanti ditiadakan. Dalam ada ni dikekalkan adanya oleh Allah. Ni kita kekal ada ni, bukan Allah mengadakan kita saja, bukan Allah meniadakan kita saja. Kekal ada ni Allah yang mengekalkan kita ada. Jadi ada seumpama kita ni ada tempat zahir kekuasaan Allah je, bukan ada yang sebenar-benarnya. Adapun ada Allah, ada yang zatiyun ataupun ada yang hakikiyun, ada yang mutlak yang tak kait dengan diadakan oleh yang lain. Atau ada yang zati, ada yang sebenar-benarnya. Sebab itulah kalau kata kita ada, makhluk ada, tak jadi sama. Apa tak sama? Sama ke mana? Ada Allah, ada yang sebenar-benar. Ada kita ni ada diadakan oleh Allah, nanti ditiadakan oleh Allah. Ada kita seumpama tu je. Mana kalau sebut kata ada tak jadi sama. Sebab apa? Sebab ada Allah ni ada yang zatiyun ataupun ada yang hakikiyun. Ada yang sebenar-benar, yang tak sangkut paut dengan apa-apa pun. Mana ada secara Tuhan lah. Adapun kita dipanggil ada aridi, atau dipanggil ada yang idafi, sandar dengan Tuhan mengadakan. Ada aridi ni ada hak timbul kemudian selepas diadakan oleh Allah. Allah ni ada yang zati, ada yang sebenar-benar.
ada yang sebenar-benar. Di dua ni, zati, aridi. Zati ni kita panggil apa? Hak asal dia ada kita dah sedia kala ada, itu zati. Aridi ni timbul kemudian ada, itu aridi. Sebab kita banyak dalam hukum fiqh pun ada zati dengan aridi. Ni tapi bab fiqh. Ada zati dengan mana? Asal hukum. Aridi ni jadi gitu hukum kerana ada perkara lain yang datang. Mana? Macam contoh. Minum arak haram zati, dia panggil. Haram zati. Haram asal dia dah haram minum arak. Kita minum air orang tanpa izin tuang dia, haram ke tak? Haram. Sama macam haram arak tak? Sama. Haram arak, haram zati, asal dia dah haram. Adapun kita minum air orang tanpa keizinan, itu haram aridi, hukum asalnya harus minum air. Minum air hukum asalnya harus. Haram ni kerana orang tanpa minta izin, dia panggil aridi, dia panggil. Haram kerana sebab lain yang menyebabkan jadi haram. Adapun minum arak itu haram asal dah haram ni. Hak orang ke hak kita ke memang hukum dia haram. Kalau kita ngaji dalam bab fiqh, hak kata kita nak buat benda haram baca bismillah. Buat benda haram mana yang haram baca bismillah? Haram zati. Nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim, haram. Nak tulis nombor ekor, mana nombor ekor? Kenal nombor ekor? Bukan sama ekor ni, sama ekor lain. Sama ekor polis tembok. Waktu sama ekor, ni nombor ekor. Dia pun tulis nombor ekor nak jadi nombor betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Gapo dia buat tu berjudi? Apa hukum judi? Haram. Haram zati ke haram aridi? Haram zati. Haram asal-asal. Baca bismillah hukumnya haram. Tapi kalau haram aridi, minum air orang, haram aridi, itu tak haram baca bismillah. Tak haram baca bismillah tu. Itu haram aridi dia panggil. Kan haram aridi banyak kan. Mana haram aridi? Kita makan riba haram zati. Tapi kalau kita makan nasi daripada hasil riba, itu haram aridi. Makan nasi haram. Haram kan sumber tu sumber yang haram. Jadi makan nasi itu apa hukum? Makan nasi itu apa hukum baca bismillah? Sunat juga baca bismillah. Haram tu dia makan nasi sebab sumber haram. Tu haram makan nasi dia panggil haram aridi. Makan nasi hukumnya haram. Hukum asal. Jadi haram kerana sumber haram. Adapun makan riba, ambil riba, itu haram zati dia panggil. Jadi dua haram zati, haram aridi. Hak zati ni hak asal. Hak aridi ni ada perkara yang mendatang. Kalau cerita bab fiqh lah. Kalau cerita bab fiqh. Jadi hak ni ada Allah, ada zati, ada hak asal dah. Ada hak pasang sifat dia, sifat Allah dah ada. Ni ada yang zati. Ada kita aridi, timbul kemudian lepas Allah buat. Tu ada kita. Ada Allah, ada yang zati, ada hak asal-asal lagi dah. Ada hak sebenar-benar. Bermakna hak ada zati ni apa makna dia pula? Bermakna ada Allah ini ada sendiri-sendiri. Mana pun ada sendiri-sendiri. Ada secara dia terlepas daripada yang mengadakan. Tu ada Allah. Ada kita bukan ada sendiri. Ada kita Allah yang mengadakan. Ada Allah ada sendiri-sendiri. Apa makna sendiri-sendiri? Ni tafsir kepada sendiri-sendiri. Ada zati dengan makna ada Allah ada sendiri dengan makna tidak menjadi akan dia akan Allah oleh yang lain. Ini ada sendiri-sendiri. Ini panggil ada zati. Dan adanya pula tidak berubah. Ni ada yang zati. Kita ni berubah. Daripada kecil jadi besar, jadi tua, jangan ada pasal itu. Ada Allah, ada yang tidak berubah.
Ada kita dah lah. Ada kita ni ada selepas Allah mengadakan. Dan ada kita lah, ada yang berubah. Ada Allah tidak berubah. Tidak mati, iaitu ada sendiri. Tidak hilang, tidak binasa. Ini ada seruti. Ni memang jauh lah dengan kita ni. Tu ada kita bukan ada zati, bukan ada yang sebenar-benar. Sebab kita sebalik je. Bahkan kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita pegang Allah ni ada yang zati, berarti kita pegang Allah ni kidam dan baqa sekaligus lalu dah. Kalau kita tidak pegang Allah kidam, kita tidak pegang Allah wujud. Kalau kita tidak pegang Allah baqa, kita tak pegang Allah wujud. Sebab wujud ni wujud yang sebenar-benar ni. Mana wujud mana? Wujud yang tidak binasa, wujud yang kekal selama-lamanya. Dan ada pada sedia kala. Ni ada sebenar-benar, ada yang sedia kala. Tadi wujud yang hakiki masuk kidam baqa. Kalau tidak pegang kidam, tidak pegang wujud. Punah satu pegangan, punah habis pegangan yang lain. Ada yang sebenar-benarnya, ada yang sedia kala, ada yang kekal selama-lamanya, dan ada yang sebenar-benar dan tidak menerima Allah oleh tak ada sekali-kali. Akal tak terima nak kata Tuhan tak ada, tak terima sama sekali. Ini ada yang hakiki. Ada kita boleh terima kata tak ada pun. Dah boleh asal tak ada. Ada. Tak ada dah Pak Mak tu. Pelik apa tak ada. Benda asal tak ada. Mari ada tu kemudian. Lepas tu wayak pula Pak Mak tak ada, boleh terima. Tu ada kita. Ada Allah, ada yang hakiki, ada yang zati, yang tak terima sama sekali. Nak kata tak ada. Panjang dia terima wujud ada ni. Ada yang zati, ada yang hakiki. Kita dah mengaji pasal ni pun, inilah pegangan kita. Cuma kadang-kadang kita pendek disebut wujud je. Hak tukang ajar lah pula wayak. Mana wujud tu? Wujud yang sebenar-benar, yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan, tidak mati, tidak binasa. Sama je. Sama ada ni dia tu kitab besar sikit, dia cerita cara terang. Kalau kita kecil, orang ajarlah pula bubuh. Dan kita memang faham gitulah pegangan kitanya. Allah ada yang tidak ada permulaan. Allah ada yang tidak ada kesudahan. Itu kita pegang. Ini makna wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud ialah sifat yang subutiyah, tetap yang menunjuk atas diri zat, tiada ada lebih, ini lain daripada zat. Waktu fardu kifayah juga. Jadi walaupun kitab Fatih Baridah ni bukan kitab besar, pertengahan kita cek budak juga pertengahan. Hak pertengahan pun banyak dah hak fardu kifayah bicara di dalam ni. Jadi kalau fardu ain sungguhnya reka sungguh-sungguh lah. Dia kalau panjang sikit, hak fardu ainnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Hak panjangnya wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Ni agak panjang hak fardu ain penting. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kemudian wahdaniyah panjang. Kemudian kudrah, iradah, ilmu. Itu panjang. Terutama sekali kudrah dengan iradah. Itu paling panjang. Sebab dalam kitab Fatih Baridah kita ni, kudrah, iradah berapa musbat dia panjang bicara dia. Sebab kudrah, iradah ni bicara rukun iman yang ke-6. Bicara bab qadar dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Macam contoh kitab hak kita kata hak paling barulah kita kata kitab Al-Misbahul Munir. Dia kitab Al-Misbahul Munir hak saya baca di Masjid Khalifah tu hari Isnin malam Selasa tu. Kalau ikut jalanan kitab tu, diikut jalanan kitab Faridah ni.
Tetapi di pembicaraan sifat wujud ke dalam bakok kita hari pun. Nafsiyah, salbiyah kita hari. Kita hari hak sifat wujud adalah sifat nafsiyah, tidak cerita. Tidak cerita hak dalam kitab Al-Misbahul Munir. Siapa kesudah? Tak ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, tak ada. Ada apa kesudah? Oh, dalam kitab Al-Misbahul Munir. Oh, ada sikit. Last sekali. Habis cerita kaum muhum mutakallim, dia ada cerita. Dia ada sikit cerita. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tapi masa cerita bab wujud tak hari lagi nafsiyah pun tak hari. Dia cerita lepas habis kaum mutakallimah baru didatangkan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tapi kita ni tak ni. Jadi di wujud tu sifatun nafsiyatun. Kedua kidam sifatun salbiyatun. Dia hari lalu. Ada hari lalu kena cerita lalu lah. Siapa tepat dia mesti 32. Baru cerita nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi kita ni molek juga. Boleh ulang acak kali tau. Boleh ulang acak kali. Ke cerita sekali je. Lepas tu jadi lah. Ulang acak kali ni maknanya mula-mula dengar kodo-kodo dah turun. Lepas tu dengar tu mudah-mudahan lah. Di atas minat. Masa saya ngaji dulu pun payah kok nak minat. Nak minat ini nafsiyah, salbiyah ni payah nak minat. Bila tak berminat ni dia payah nak nampak. Sebab kita pun yelah, orang ngaji ni sama je. Orang belajar sama je. Dia ada kecenderungan dia. Orang belajar ni sendiri, dia ada kecenderungan dia. Hak berhi dia kat mana? Dia ada kecenderungan dia. Sebab itulah kita belajar ni, mustahaknya kitanya kena tahu dia punya hak sukatan, hak wajib-wajib. Sebab takut kita belajar ikut kecenderungan kita, ikut suka kita. Kita suka tauhid belaka semua. Kita suka pekoh belaka kita ngaji. Dah kena gitu. Jadi fardu ain kita dah selesai. Kita dah ikut pada kecenderungan kita. Sama juga dengan orang ngajar. Orang ngajar sendiri pun dia ada kecenderungan dia. Dia ada ilmu hak dia memang minat. Hak dia memang suka mengajar. Jadi dia pergi mana-mana tempat, saya nak ajar ilmu ni sebab saya minat ilmu ni. Tak boleh gitu. Kena tengok macam mana tempat tu. Tempat tu ada tak lagi ilmu ni. Ilmu hak saya bagi ngajar pekoh. Tempat kita ada dah 2-3 malam pekoh. Jadilah kita pun. Saya nak pekoh juga. Tak boleh gitu. Dia belajar mengajar sama, kita tak ikut kecenderungan kita, kemahuan kita, kena ikut keperluan, hak kemestian. Lepas beres keperluan, lepas beres kemestian, barulah kita pergi kepada kita berahi ke apalah. Jadi kalau kodoh pengajian kita terhad, kita kena dahulukan keperluan kemestian lah. Ada masa lebih banyak lagi kita ngaji, baru kita ngaji hak kita berahi tu. Faham tak? Ni kena atur lah. Kalau kita masa tu banyak ke sikit. Kalau masa tu banyak, tak apalah. Hak kita berahi pun sebab hak keperluan kemestian cukup. Kalau masa kita terhad, ngaji bobo berapa kali je dalam seminggu, sekali sehari je belajar, tu pun kadang-kadang tak boleh mari sebab sibuk lah, apalah. Dia panggil apa ni? Kita panggil apa? Sepuk sangat. Sepuk sangat. Maka tak boleh kita kena tupu keperluan kemestian. Faham tak? Sebab banding ginilah, ni bandingan. Kita ni pendapatan kecil ke pendapatan besar? Pendapatan kita kecil, kita dahulukan keperluan kemestian keluarga kita dulu. Hak kita nak ni, tengok benda tu nak, tengok benda ni nak, tengok benda ni nak belaka. Tapi pendapatan kita ni besar ke?
Kalau pendapatan kita besar, keperluan, kemestian keluarga cukup, hak kita, kemahuan kita belilah. Nak beli banyak mana pun. Sebab apa? Sebab keperluan, kemestiannya cukup dah untuk keluarga. Tapi kalau pendapatan kita kecil, kita beli ikut kemahuan kita. Lepas tu mana? Hak keperluan, kemestian keluarga, lah kalau seumpama tu. Faham tak? Sama juga dengan kita belajar ni. Masa kita belajar ni, masa hak sikit ke ataupun kita masa yang mewah? Kita belajar sehari-hari 3-4 kitab sehari-hari contoh. Tu apa panggil apa? Sedap sikit. Mana mewah sikit. Duk pondok pula, ngaji dia pagi pas tengah malam. Hak tu sampai ke mutah dia apa ni? Mutah pula. Ada orang belajar. Belajar berehat pun duk mutah. Apa kata? Mutah kalau kuat belajar. Kita dengar kejut, belajar apa mutah? Tengah belajar. Tengah belajar. Orang belajar pondok ni kadang-kadang masa cuti dia belajar. Dia belajar masa cuti. Belajar masa cuti, bulan Ramadan ke cuti 2 bulan. Bulan puasa contohnya tak makan kan. Lepas dia subuh start. Sampai pukul 12 sampai zuhur. Tapi ustaz mengajar, anak murid duduk gaya bebas. Kan duduk gaya bebas. Nak bangun lah, nak nerak lah, nak netang lah, gaya bebas. Sebab apa? Tak boleh buat gaya tetap. Lepas subuh sampai rapat zuhur. Orang ni kamu. Kalau tak ada gaya bebas. Duduk kan apa? Ustaz mengajar dia puasa doa, dia bangun cacat, dia mengajar. Kita ni gitulah bangun cacat. Gerak musim kau tu, gaya bebas. Berdiri, duduk, menerak, melentang, gaya bebas. Dah belajar lepas subuh, makan duduk bulan puasa kan. Rapat zuhur. Kadang-kadang rapat zuhur tu warna berhenti lah, nak tidur boleh setengah jam. Berhenti, barulah tidur setengah jam. Kalau gagah pakai sterik, rapat ke zuhur. Lepas zuhur pula, sudah semayang pun start pula. Tapi biasa kita yang satu lah untuk perhabis. Lepas maghrib tak ada berehat. Lepas terawih tu ikut pada rok lah. Pukul 12 ke, pukul 1 ke, pukul 2 ke. Tengok siapa skandal. Ustaz, berhenti dah, lewat dah ni. Okey. Ustaz tu pun dia nak tunggu kita kata gitu, dia pun tu juga apa dia tak sebut. Dia sebut lewat dah ni, tu berhenti dulu. Kadang nak bangun makan sahur pula, baru berhenti. Kalau tak biasa, mutah lah jawapan dia. Ni baru belajar sungguh. Bagaimana? Ni dia belajar musim cuti lah. Cuti 2 bulan, sebulan tu dia baca satu kitab, sekitab tu je. Dia tak tukar-tukar dah. Sebab dia nak habis. Daripada awal dia baca. Sebulan tu habis cuti. Gitu. Ni kata pakai mutah ni. Kalau setara tu mengaji, tak apa ngaji fadhil kepayah banyak mana pun. Ni atas kita sendirilah. Tapi kalau kita ngaji sikit pun fardhu ain kita selesai, okey juga, tak ada masalah. Ini kita tak boleh nak letak pada siapa-siapa. Hak ni atas masing-masing. Atas masing-masing. Sebab orang ni ada hak baru belajar, ada hak belajar lama dah. Hak belajar lama dah pula ada hak cepat faham, ada hak lambat sikit nak faham, ada hak tak faham-faham, semua dia paksa dah. Nak orang ni tak faham-faham dia, tak apa, belajar sampai ke mati. Hak wajib kitanya belajar. Buat sebab tu wajib pada kita. Faham, reti, nampak. Tu semua adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tu je kitanya. Hak penting kitanya keperluan kita tu. Kemestian kita. Kalau masa kita tu terhad.